اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Aqidatun Najin, muka surat 4, baris yang ketiga daripada atas. Surat 4 baris ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan dihimpunkan salam dengan salawat, dan dihimpunkan salam dengan selawat, itu kerana hendak melepaskan daripada makruh menunggalkan salah suatu daripada keduanya, daripada selawat dan salam. Dan dihimpunkan salam dengan selawat itu dalam matan Ummul Barahi, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dalam matan Ummul Barahi karangan Syekh Sanusi, Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Dia himpunkan salam dengan selawat, wassalatu wassalamu, tidak hanya selawat sahaja, bahkan didatangkan juga dengan salam, dengan doa kesejahteraan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dihimpunkan salam dengan selawat itu dalam matan Ummul Barahi, wassalatu wassalamu ala Rasulillah itu, kerana hendak melepaskan daripada makruh menunggalkan salah suatu daripada keduanya. Nak lepas daripada makruh hanya datang kalau salah satu je daripada kedua tu. Selawat tanpa disusuli dengan salam, ataupun salam minta kesejahteraan tetapi tidak minta kerahmatan ke atas Nabi dengan doa selawat. Hukumnya adalah makruh. Jadi sebab itulah pengarang kitab ni, Matan Ummul Barahi, dia mari kedua-dua, wassalatu wassalamu. Dia mari kedua-dua. Kenapa? Kerana nak melepaskan daripada makruh. Makruh ni selama tiada, selama kata makruh ni, makruh selama tiada tempat yang datang warid, yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggal akan dia. Hak kata makruh kalau minta selawat saja, tidak minta salam. Minta salam saja, tidak minta selawat, tu makruh. Tapi makruh ni qaid dia selama tiada tempat yang datang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggal akan dia akan salah suatu dari keduanya. Adapun jikalau datang warid ini dah perkara yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, dengan menunggal akan dia akan salah suatu daripada keduanya, maka tiada makruh menunggalkan dia. Dia banyaklah hak hanya dalam hak datang dari Nabi-nya, doa selawat saja. Doa selawat saja. Hak mana doa selawat saja, hak datang dari Nabi itu tak apalah, kita doa selawat saja. Sebagaimana yang kita selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, selepas ada tasyahud akhir tu, mana ada salam? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Mana ada salam di situ? Dah warid datang dari Nabi, selawat selepas dia tasyahud akhir itu selawat saja, tak ada salam kan? Maka kita pun selawat saja, kita tidak susuli dengan salam. Tu tak makruh lah, sebab tu hak datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan? Bukan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tak. Tu tak makruh ke? Tak makruh, sebab itu datang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak makruh lah selawat saja ataupun salam saja. Hak contoh. Hak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya datang selawat saja. Contoh hak Nabi bersabda, man qala yaumal jum'ati samanina marratan Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Tu Nabi kata, man qala yaumal jum'ati samanina marratan, sesiapa yang berkata pada hari Jumaat, katanya berapa kali? 80 kali. 80 kali kata apanya? Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Tu Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad je, tak ada Allahumma salli wa sallim. Wa isa je tu. Ni hak Nabi suruh baca pesen ni, kita baca pesen ni lah. Hak ni hak datang warid dari Nabi, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi ghufira lahu zunubu samanina sana. Diampuni baginya akan dosa 80 tahun. Tu contoh hak datang dari warid daripada Nabi SAW nya. Dan kadang tunggal, mana tak regu antara selawat dan salam. Tu tak apalah. Tu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Allahumma salli ala Muhammadin. Tu asal dia lah. Sayyidina tu, hak tu ulama yang tambah tu. Hak Nabi suruhnya qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, tu je. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tak ada kata Allah qulu, kata alimu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak ada. Allahumma salli ala Muhammad je. Sayyidina tak ada. Qulu kata olehmu, Nabi kata. Qulu tu tak ada bacalah qulu tu. Jangan baca pula. Macam biasa saya sebut tu lah. Sudah salam, tak payah baca wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhiz walada. Biasa dengar tak gitu. Wa qulil hamdulillah tu ayat Quran, dan kata olehmu alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada sampai ke habis itu. Kita tak payahlah kul tu. Tak payahlah wa qulil hamdulillah. Kita diperintah wa qulil hamdulillah, dan kata olehmu, kata apa? Alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada. Kamu kena kata alhamdulillah. Kita yang kata ni mana? Wa qulil hamdulillah juga. Alhamdulillah je lah. Alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada. Sudah salam tu lah. Dan kadang dia binti imam kan, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhiz walada. Kul tu tak payah lah. Ke mana? Ni macam orang debor masa nak akad nikah ni. Ni tu imam pegang. Ikut dia kata. Macam tu kan. Kata nanti dulu. Nanti dulu dia awak. Pakai dah ayah nak. Kau suruh ikutlah nanti. Katalah nanti. Kata juga. Ayah kata tu.
Qulu Allahumma salli ala Muhammad. Kita pun qulu Allahumma salli ala Muhammad. Ada kena gitu. Memang hadis Nabi itu qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, itulah. Kata olehmu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita ni Allahumma salli ala Muhammad sudahlah. Qulu tu tak payahlah. Jadi Nabi su katanya Allahumma salli ala Muhammad. Mana ada sayyidina-sayyidinanya? Guna. Dia tambah sayyidina ni, ini di si pandangan Asy-Syafi'iyah, Hanafiyah. Ulama yang bermazhab Syafi'i, ulama yang bermazhab Hanafi. Yang mengatakan sunat tambah sayyidina. Walaupun Nabi tak suka kata pun sayyidina, sunat tambah dia panggil sulukul adab. Atas jalan kita nak beradab dengan Nabi SAW. Itu jelah. Tapi atas jalan alittiba, betul-benar tunggu, betul-benar jangan duk tambah-tambah. Nabi kata Allahumma salli ala Muhammad. Kita pun Allahumma salli ala Muhammad. Awak tidak beradab. Macam mana tidak beradab? Kerana Nabi suka kata gitu, kita kata gitulah. Allahumma salli ala Muhammad. Ikut betul-benar je, jangan duk tambah-tambah. Tambah, man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa waradun. Sesiapa yang mendatang perkara pada perkara agama yang tidak datang dari Nabi sallallahu, perkara itu akan ditolak. Apa tambahlah sayyidina. Kalau Nabi suruh kata Allahumma salli ala Muhammad kan, kita pun Allahumma salli ala Muhammad lah. Ya duk kita tambah sayyidina apa? Itu atas jalan alittiba, apa panggil ikut Nabi. Lepas tu hak tambah sayyidina dah ikut ke? Anak beradab. Anak bubuhlah sayyidina. Nabi pun kata ana sayyidu bani Adam wala fakhra. Aku ni penghulu anak Adam, jangan kamu bermegah. Nabi kata dia penghulu. Jadi pemimpin ikutan bagi anak Adam. Kita pun sayyidina. Tiada. Beradab je. Itu di sisi Asy-Syafi'iyah, Hanafiyah. Lepas tu kita tak usah lah duduk bagi saya, tak payah bagi saya lah. Beritahu je. Pandangan dalam mazhab Syafi'i Hanafi, sunat tambah sayyidina walaupun tidak disuruh oleh Nabi, kerana kita tambahlah sebut Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, beri rahmat olehmu atas Muhammad. Allah, gitu je. Bubuhlah sayyidina Muhammad. Gitu je. Atas pandangan mazhab Hambali dengan Maliki, Nabi tambah tak sayyidina. Nabi tak tambah. Tak sudah tambah-tambah lah. Itu jalanan Hambali dengan Maliki. Kita ayat gitu je. Jangan pula bagi saya, seeloknya jangan tambah. Awak siapa? Tak payahlah kita. Bagi dia kelak. Ni pesen ni, tengok muka pun tak percaya dah. Gaya pun orang nak kata lah. Bagi dia royak je. Dalam mazhab Syafi'i Hanafi, sunat tambah sayyidina, nak beradab. Dalam mazhab Hambali Maliki, Nabi tambah dak sayyidina, Nabi suruh dak kata sayyidina. Nabi tak tambah, Nabi tak suruh kata sayyidina. Tak suruh tambah-tambah lah. Ikut betul-benar macam Nabi suruh. Tu afdal dia gitu. Pandangan mazhab Hambali. Pandangan mazhab Syafi'i, afdal beradab. Macam ginilah contoh. Kita sudah salam. Imam sudah salam. Berpaling kepada sebelah kanan. Berpaling pada sebelah kanan. Tapi tu imam kita sini kerah, tak paling belah kanan. Tak apalah. Kerana tu imam sini. Kita tak kenal belah mana kanan. Sunat berpaling ke sebelah kanan. Mana apa? Sisi kanan kita kepada makmum. Sunat. Cuma berpaling tu ketika mana? Ada pandang kata beri salam terus berpaling. Ada pandang kata nantilah kata Allahumma antas salam, berpalinglah. Tapi hak amalan almarhum Tuku saya Babul Najibuddin Kerandang, beri salam je terus berpaling. Mana kalau orang belakang tu baru sapa, tu imam sudah bergerak berpaling tu. Imam sudah beri salam lah tu, mungkin tak dengar beri salam. Jadi hak Tuku saya amalnya sudah beri salam terus berpaling. Terus berpaling sisi kanan ni kepada makmum. Sunat seumpama tu. Dalam pandangan mazhab Hambali,
Bukan berpaling sisi kanan kepada makmum, berpaling terus kepada makmum. Itu dalam pandangan mazhab Hambali. Kedua-dua ada hadis belaka. Kedua-dua peseng ni ada hadis belaka. Ada hadis berpaling sisi kanan ni kepada makmum, dan ada hadis berpaling muka imam direct kepada makmum. Itu yang dipakai dalam mazhab Hambali. Ada pun hak straight ngadap ke kiblat tu. Sunnah. Buatlah pesen tu. Kalau tak kerah gitu, kata tu imam ni mana pada gok langsung ni, berpaling lah. Jadi berpaling ke kanan. Tapi kalau di masjid Nabi SAW, kubur Nabi sebelah mana? Dengan tempat imam tu. Kubur Nabi sebelah mana? Makam Nabi sebelah mana? Ni kubur Nabi sebelah ni. Kalau ikut inilah belah sini. Jadi kalau kita berpaling ke sebelah sini, berarti kita membelakang kubur Nabi SAW. Kalau kita berpaling ke sebelah kiri, Nabi tak buat seumpama tu. Ini khilaf dua pandangan. Satu pandang mengatakan ikut orang Nabi suruh, orang Nabi buat sudahlah. Nabi berpaling ke sebelah kanan, kita berpaling sebelah kanan. Tidak beradab tu, jadi membelakangkan kubur Nabi. Kita buat berpaling ke kanan ni kerana Nabi yang buat gitu. Satu pandangan, tempat lain berpaling seumpama tu lah. Kalau di masjid Nabi tak usahlah berpaling ke kanan, berpaling ke kiri. Ikut Nabi dah tu, dah ikut Nabi, lepas tu buat gitu tu, nak beradab dengan Nabi. Tu dua jalan, dua pandangan di situ. Ataupun kalau kita pakai pandangan mazhab Hambali, sesatlah sebab kita hadap kepada makmum. Tapi nak mencerita tu, kita nak cerita berpaling ke kanan. Bila berpaling ke kanan, mengikut sebagaimana hak Nabi buat, berarti kita akan membelakangkan kubur Nabi. Tapi nampak tidak beradab gitu, kita buat orang Nabi buat kan. Sudahlah, siaplah. Kita sudahlah. Kata je. Nabi buat gitu. Dan ni membelakang ni, kubur, punggung ke kubur Nabi ni. Kita ikut Nabi buat. Tapi ada satu pandangan, tempat lain berpaling ke kanan. Kalau masjid Nabi, berpaling ke kiri. Tapi kalau berpaling ke kiri sudah tidak ittiba', tidak ikut orang Nabi buat. Tapi sebab apa berpaling ke kiri? Nak beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambahlah membelakangkan punggung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu jelah. Ini ada dua pandangan. Sama ada nak beradab ataupun nak alittiba', ikut betul benar. Macam hak Nabi buat, macam hak Nabi kata. Kalau nak beradab ni, tambahlah Muhammad gitu. Tambahlah berpaling ke sebelah kanan, tidak beradab. Biarlah Nabi tak tambah Sayyidina pun, tertambah Sayyidina. Biarlah Nabi tidak berpaling ke kiri pun lepas solat imam tu, tak apalah paling ke kiri lah. Kenapa nak beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atas jalan beradab. Atas jalan al-ittiba', tak usah duk beki-beki lah. Nabi tak ada tambah Sayyidina, tak ada tambah Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad, sudah. Nabi berpaling ke kanan lah. Tak sudah kata apalah. Tak sudah kata muakulah. Orang tambah Sayyidina, awak ni pandai-pandai tambah. Bagi saya, tak payah bagi awak lah. Awak bukan ulama mujtahid. Nak pokok syariat, pergi pada bab pegangan puluh hari. Awak ni, bab pegangan pun tak nak percaya. Tiba-tiba orang tu tak tambah Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad. Allah, awak ni tak beradab langsung. Jangan kata gitulah. Ada. Oh ya, pandangan cukup. Tak usah kata saya tak payah lah. Tapi kalau saya lebih cenderung pandangan mazhab Hambali Maliki lah. Tak payah tambah Sayyidina. Tak apalah. Nak pakai mazhab Hambali Maliki tak apa. Tak ada salahnya. Kadang-kadang dengar orang rakaman tu hebat-hebat. Bagi saya dengar satu rakaman tu bab qada solat. Oh, kata hebat dia. Memang hebat lah orang ni. Tak mengalah orang ni, memang hebat.
bak qada solat. Bayangkan kalau 25 tahun tak solat. Lepas tu kita kata awak ni kena qada solat 25 tahun ni. Tak semayang kawan tu. Biarlah masuk neraka pun. Dah nak kena qada 25 tahun ni banyak mana. Hak nak hadat ni pun ni baru-baru nak belajar solat barunya. Dekat kedok tak tahu hak baru nak solat ni, baru nak belajar solat ni, baru nak hadat ni. Lama mana lekat tak tahulah. Lepas tu kena qada pula 25 tahun tu pakai dok dia kata. Kalau ajar wajib qada gitu. Hak tu salah cara orang menyampaikan. Memanglah mazhab Syafi'i wajib qada. Mazhab Syafi'i memang wajib qada dia kata. Tapi bagi pandangan saya, orang meninggal kasar dengan sengaja tak wajib qada pandangan dia. Oh, kalau orang jenis mulut kasar beri lalu. Pandangan mazhab Syafi'i mana? Ittifaq 4 mazhab. Mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, ittifaq 4 mazhab. Nyata dalam fiqh Islami wa adillah tu pekoh 4 mazhab karangan Dr. Wahbah Az-Zahili. Bukan berkata Imam Nawawi dan kitab Majmu', ijma' ulama wajib qada solat yang ditinggalkan dengan sengaja. Tu ada pandangan Ibnu Hazmi tu yang kata tu wajib qada khariqun lil ijma', pandangan tu pandangan yang mencari ijma', waktu kena tolak. Tapi ittifaq 4 mazhab tiba dia kata mazhab Syafi'i wajiblah qada, tapi bagi pandangan saya disusul 3 mazhab lagi. Ini tak jujur mereka ni. Tapi kalau orang baru mau nak solat, hak qada tu semulalah. Ha dah. Kalau kata awak kena qada, orang mai jumpa dengan kita. Mari nak belajar solat. Tak pernah solat. Baru dah solat lagi mai jumpa ni. Baru nak belajar solat. Jangan. Ada orang yang bacaan tasyahud pun dia tak boleh baca. Jangan. Ada kan? Jadi mari jumpa baru nak belajar solat, mana tak pernah solat lagi. Baru ni. Kita pun awak jangan ada solat. Jangan baru nak solat kena qada 25 tahun tu. Memang lari kawan tu. Itu tak betul cara penyampaian. Cerita ke dia, kita ajar ke dia nak solat. Ajar. Sampai tengah solat kita bimbing dia permulaan. Lepas tu masa kita ajar dia solat tu, kalau kita boleh selit, kita selitlah bab pegangan sikit-sikit. Kita selitlah bab keikhlasan sikit-sikit mula-mulanya. Dan nampak dia pun solat, dah lekat, dah jinak dah. Kita pun tekanlah ilmu pula. Ilmu pegangan kena kemah molek. Lepas tu solat ni hak ajar mula-mula ni, ajar hak mula-mula ni. Kena kemah molek ni buat hukum solat ni. Dengan hukum taharah kena belajar. Atau kalau kita mampu, kita ajar ke dia buat dia ni baru nak solat ni. Jangan solat saja jangan. Tu tak betul pula kita bawa ke dia ni. Dia dah 31 dah. Sikit-sikit lah. Tarik bab pegangan. Betul nampak dia agak tertarik dah. Kita kau banyak cerita bab pegangan. Dia pun nampak jinak dah. Kita kau banyak cerita bab hukum solat. Bab syarat, bab rukun, bab syarat bagi titik rukun, bab hukum berjemaah kita ajar. Lepas tu ajar bab ilmu tasawuf. Apabila ajar bab ilmu tasawuf, jumpalah tajuk sifat mahmudahnya taubah. Dalam taubah ni jumpalah bab qada solat. Dia baru sedung solat selama ni memang hak tinggal kena qada. Kena qada lah. Lepas tu macam mana? Kita bimbing pula ke dia. Selo-selo lah. Tak ada apa-apanya. Berat apa? Dah banyak kena solat. Dah banyak tu wajib, boleh pahala wajib. Apa masalahnya? Kita hidup ni kan untuk mengabdikan diri pada Allah kan? Kita ni kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan? Apa masalahnya? Kita sembahyang qada boleh pahala wajib. Lepas tu orang lain main sunat. Dia pahala sikit je, main sunat je. Kita sembahyang qada ni pahala wajib. 1 rakaat qada sama dengan 70 rakaat sembahyang sunat. Ni kat pergi sembahyang tarawih gini. Balau lalu, ustaz, qada ke tarawih? Qada ke tarawih? Kalau jenis bekir pakai ketak situ le dia. Qada ke tarawih. Saya nak buat wajib ke nak buat sunat? Tanya soalan ni kok. Memang kita kata kok bodoh lah. Wajib dengan sunat dia tanya. Hak nak tanya ni antara wajib dengan wajib. Nak tekan hak mana dulu? Antara sunat dengan sunat, mana hak lebih afdal?
Tanya tu lah. Wajib sama wajib je rembung. Sunat sama sunat je rembung. Tanya, mana hak kita nak dahulukan? Kalau wajib dengan sunat, duk tanya, tak lalu pasal ni. Dah tu saya tak boleh sembahyang sunat Awak tak boleh sembahyang sunat, awak main apa? Sembahyang qada. Dah pahala wajib kan? Lepas tu terawih apa? Tengok muka tak luluh kita terawih ni. Dah qada tak habis. Tak apa ustaz, kita qada lah pula lepas Ramadan. Tak apalah, sebab awak tahu dah bila awak mati lambat lagi. Tak apa, lama dia tahu dah, dia ada janjian dah. Matinya bila? Mati bila-bila masa. Lepas tu cak tanya sunat awak apa lagi? Ini masalah. Mana kalau banyak qada pun tak apalah, pahala wajib. Tuhan ampun dosa kerana sudah bertaubat. Semayang qada tu pula boleh pahala wajib tu. Apa masalahnya? Banyak pahala wajib, apa masalah? Banyak tu kena buat. Buat qada-qada dulu peringkat permulaan. Orang lain semayang 2 rakaat. Kita semayang 2 rakaat qada subuh. Dia semayang sunat 2 rakaat. Dia semayang sunat 70 rakaat pun besar kita lagi. Hak semayang qada subuh 2 rakaat ni. Apa masalah lagi kalau banyak sikit pun? Tiba dia kata orang takkan solat, dia kata kalau wajib qada tu tak kena ajar. Bagi pandangan saya, solat yang tinggal saja tak wajib qada. Tak sudah pakar balas tu. Ni orang ni. Guna-guna ayat yang nasabah sikit. Punah orang seumpama ni. Ittifaq 4 mazhab wajib qada solat. Yang baik. Ittifaq 4 mazhab. Jadi terbalik pada persoalan Sayyidina tu, tambah-tambahlah. Tak tambah. Lepas tu apa dalam azam tak tambah Sayyidina. Memang ada pandangan kata sunat tambah Sayyidina. Tapi lagu jadi pasal lain kan? Asyhadu anna Sayyidana Muhammad. Lagu ni. Lagu takut jadi balik belok. Memang ada pandangan. Mana tak payahlah seolah-olah kita nak mengejek-ejekkan. Tengok tamu Sayyidina Nabi tak buat panda-panda dia. Asy-Syafi'iyah, Hanafiyah yang sunat afdal tambah Sayyidina. Kamu siapa? Asy-Syafi'iyah, Hanafiyah, ulama-ulama muktabar yang bermazhab Syafi'i, ulama-ulama muktabar yang bermazhab Hanafi kata sunat. Awak siapa? Kalau jenis orang tak tanya dahi. Jadi macam nak memperkecil-kecilkan. Tapi kalau kita beritahu 2 pandangan, betul macam mana? Terpulang pada awak dah. Nak amal mana? Sudah, selesai. Kita dengar kata Sayyidina, dia pakai jalanan Asy-Syafi'iyah tu. Ulama yang bermazhab Syafi'i tambah Sayyidina beradab. Kita dengar Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak ada Sayyidina dia ni. Tak apalah nak pakai hak i'tibak. Ini pada dalam mazhab Hambali dan mazhab Maliki. Tak apa. Relax. Tak payah main begitu. Dia bala buat Sayyidina. Penghulu kami, pemimpin kami. Sunat tak sunat tambah Sayyidina. Padahal Sayyidina dia siapa? Bukan Nabi pun, orang lain. Hijab bala Sayyidina, penghulu kami, pemimpin kami, ikutan kami Sayyidina ni. Ya ke tak? Ikut siapa? Ikut Nabi ke ikut orang lain? Ikut orang lain. Sebab tu tak duk balas buat Sayyidina awak apa? Balas buat Sayyidina. Ikutnya ikut orang lain. Jadi hak Nabi baca hari Jumaat tu tak ada Sayyidina lah. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi. Ni tak ada Sayyidina. Tapi hadis nak ceritanya Allahumma salli, tak ada wasallim. Ni hak Nabi suruh baca gini. Tak makruh lah. Tak makruh dengan didatangkan tunggal lah selawat dia, salamnya tidak ada. Itu tak makruh. Hak kata makruh ni hak tidak datang waris dari Nabi SAW. Dia berkaitan dengan selawat ni. Dia malam dan hari Jumaat lebih afdal selawat lagi daripada membaca Al-Quran.
Al-Quran adalah selebih-lebih zikir. Secara itlaq lah, secara tidak qaid. Kalau tanya selebih-lebih zikirnya apa? Membaca Al-Quran. Itu selebih-lebih zikir. Secara itlaq ni, saya tak qaid. Tak qaid dengan masa, tak qaid dengan waktu mana. Tak qaid ni. Secara itlaqnya, selebih-lebih zikir adalah membaca Al-Quran. Kalau kita qaid pula malam Jumaat, hari Jumaat, lebih afdal selawat daripada membaca Al-Quran. Melainkan Al-Quran yang ada kelebihan berkait dengan Jumaat. Mana? Al-Qurannya surah Al-Kahfi. Itu paling afdal sekali. Al-Qurannya Yasin, Al-Imran, surah Hamid Dukhan, surah Hud. Ini di antara surah yang ada dia punya kelebihan berkait dengan Jumaat. Al-Kahfi, Yasin, Al-Imran, surah Hud, surah Hamid Dukhan. Ini lebih Quran daripada selawat. Lebih Quran daripada selawat. Quran-Quran lain lebih selawat lagi. Sebab tu Datuk Khatib tiap-tiap minggu pesan supaya perbanyakkan selawat pada penghulu segala hari-hari Jumaat ni. Tok Khatib pesan semua. Tapi oleh kerana pesan tu pesan mingguan, jadi kalih. Tak perasan pun. Hak Tok Khatib pesan kenapa? Sebab memang selawat afdal malam dan hari Jumaat. Kena perbanyakkan selawat. Kata setengah ulamanya, sekurang-kurangnya 300 kali. Sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya 300 kali. Selawat kepada Nabi malam dan hari Jumaat. Sehingga lebih daripada membaca Al-Quran, melainkan surah-surah yang tertentu tadilah. Itu secara itlaq memang membaca Quran lah selebih-lebih zikir. Tapi kalau lepas solat, yang lebihnya berwirid daripada membaca Al-Quran. Dan ada ketika dalam kita membaca Al-Quran, selebih berzikir, tiba-tiba sunat kita hentikan bacaan Quran. Afdal kita diam daripada membaca Al-Quran. Ketika mana? Ketika Tok Bilal bang. Kita dalam membaca Al-Quran, Bilal bang di Bilal azan, sunat kita berhenti, afdal diam daripada kita membaca Al-Quran ketika Bilal azan. Afdal senyap ketika tu pula daripada baca Al-Quran. Ada ketika-ketika bang sunat berhenti baca Al-Quran. Tapi ada orang mengajar dia baca Al-Quran. Ada tu orang mengajar dia baca Al-Quran. Mula daripada ustaz mengajar dia buka Al-Quran. Wallahu a'lam baru tutup Al-Quran. Gua ni pesing waktu tu. Sebab apa? Sebab Quran sangat dia. Kita letak gini jelah, mungkin dengar dia pekak. Kau dengar orang mengajar pun tak ada guna kau. Dia tak dengar apa satu, pekak. Tanya, "Haji pekak?" Tak pekak pekak tu kata. Orang mengajar dia baca Quran. Dia kalau pekak dengar apa? Tak ada reti apa satu, maka ngaji Al-Quran. Hak ni memang kalau kita kata kau bukan jahil dah bengok ngono. Ya. Biu. Orang mengajar tu fardu ain. Kita ngaji Quran tu sunat. Memanglah maghrib ni waktu yang mahbubah, waktu yang digemari untuk baca Al-Quran. Dan memang waktu maghrib ni bukan waktu kelas. Waktu maghrib ni sama ada membaca Al-Quran ataupun perbanyakkan semai sunat. Semai sunat awabin ke waktu maghrib ni. Lepas tu belajar waktu mana? Wajar waktu pagi. Belajar waktu pagi. Dan memang kita belajarnya waktu pagi. Tapi belajar ke apa? Belajar ilmu dunia. Mula daripada umur 4-5 tahun tu belajar dah waktu paginya. 4-5 tahun tu. 4 tahun tu segi belajar dah. Kau tu pakai paper lagi 4 tahun. Segi baca dah. So nak kena ABC dah. 4 tahun takut lewat. Takut ni. Tak ada nak berbual dengan orang lain. 4-5 tahun sampai umur belah-belah. Memang belajar waktu pagi, tapi belajar ilmu dunia. Kemudian barulah nak belajar waktu pagi macam mana? Waktu pagi ni orang kerja.
Di sana belajar memang waktu pagi. Sebab tu kita kalau buat kelas ni, waktu pagilah hak tak tergendala walaupun bulan Ramadan. Kuliah maghrib tergendala dah. Tengok, kuliah subuh tidak tergendala dengan bulan Ramadan. Kuliah duha tidak tergendala dengan bulan Ramadan. Tengok. Kuliah maghrib Ramadan berhenti. Bila nak mula balik ada setengah tempat nanti ustaz 15 Syawal. Nanti 15 Syawal dia kata. Ada setengah tempat lepas hari 6, ada setengah tempat lepas 15 Syawal. Kata apa dah kata biar habis bulan Syawal dulu. Biar 2 bulan cukup-cukup. Tak, memang waktu maghrib bukan waktu belajar. Waktu kita mengaji Quran, kita perbanyakkan solat sunat, betul lah. Tapi dah kita buat kelas pada waktu maghrib, kita tak suruh mengaji Quran walaupun kita alim dah fardu ain sekalipun. Tapi kalau orang alim fardu ain, dia akan hormat ilmu. Ini orang jahil cabut bengong ni. Dia tengok orang lain semua belajar belakang, oh dia mengaji Quran. Buat gaya dia. Sudah akhir tutup. Saya kata apa kata. Haji dia bengong jangan kata apa, dak makan sama. Cerita dia ada reti je. Bayangkan kita bulan Ramadan, pahala berganda-ganda kita bulan Ramadan ni. Nah, tiba-tiba di antara amalan yang paling besar, di antara amalan paling besarnya adalah belajar ilmu agama. Belajar fardu ain kita ni. Tiba-tiba masuk bulan Ramadan kita stop. Hak paling besar. Kan rugi tu. Belajar sekali macam belajar 70 kali di bulan yang lain. Belajar satu kuliah di bulan Ramadan sama dengan 70 kali kuliah di bulan yang lain. Kalau kelas mingguan setahun, tak boleh 70 kali. Setahun dia 50 minggu je. Kan gitu? Tak, 50 minggu gitulah setahun. Ada? Tak boleh 70 kali. 50 kali je kan cukup setahun. Tengok. Belajar sekali bulan Ramadan seperti belajar di bulan lain 70 kali. Tapi kita masuk bulan Ramadan, kita terpaksa kena tutup kuliah agama fardu ain. Sebab apa kena tutup? Sebab kita nak buka makan banyak. Gitu. Dah ustaz, kita nak tutup lah sebab kita lepas isyak nak main tarawih. Tapi kalau buat ini drastik sangat marah dia orang. Kita buat dua bahagian. Hak mana lulus dah fardu ain, tak pada yang masuk kelas semaya tarawih. Hak mana tak lulus lagi fardu ain, masuk belah ni belajar dulu. Tarawih tak ada lagi. Fardu ain tak lulus lagi nak tarawih kok mana? Guna kamu. Nampak dapur. Pakai dak tarawih lah. Kita buat belajar fardu ain je. Masuk dalam viral dalam FB apa ni? Satu surau dia tak sembahyang tarawih. Dia belajar fardu ain. Sembahyang tarawih ni Nabi buat berjemaah ke? Sembahyang tarawih Nabi buat berjemaah? Tak. Nabi buat berjemaah 3 malam je. Malam 23, malam 25, malam 27 di tahun yang kedua hijrah. Sekali tu, setahun tu je. Betul tak? Dan Nabi buat berjemaah tarawih bukan lepas isyak. Nabi balik dah rumah. Tak ada sahabat ada di masjid tu tak amal dah. Baru Nabi keluar kembali, Nabi berjemaah tarawih dengan sahabat. Hak ada sikit-sikit tu. Hak malam 23, malam 25, 27 tu jadi ramai sikit. Sebab tu dah kita yang kita buat tarawih berjemaah selepas mak isyak tu minal bid'il kusala. Bid'ah orang malas. Bid'ah sekara, orang malas pula sekara. Kita hebat dah kita main tarawih bulan Ramadan. Bid'ah orang malas. Sebab apa? Nabi dah buat tarawih lepas isyak, Nabi buat tengah malam. Kan? Nabi buat 3 malam je, bukan 30 malam turut-turut. Kan? Dah kita buat kelas maghrib macam biasa, tarawih pukul 12. Kan? Tengoklah berapa kerap mari. Lepas tu orang perempuan macam mana? Orang perempuan macam mana? Mana afdal orang perempuan berterawih di masjid surau ni daripada berterawih di rumah sendiri? Orang lelaki pun khilaf ulama Orang lelaki, mana afdal berjemaah tarawih di masjid surau dengan semasa di rumah orang lelaki. Pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i, pandangan dalam mazhab Maliki, orang lelaki sendiri pun afdal main tarawih di rumah daripada main tarawih berjemaah di masjid surau. Sebab Nabi tak buat berjemaahnya.
Orang lelaki pun khilaf. Dan orang perempuan ni orang perempuan masuk bulan Ramadan tabir kena esok. Orang perempuan ni kena alih tabir sebab ramah. Tapi time kuliah agama buka tengok ada 2-3 orang je belum tabir. Lepas tu orang ajar dia duduk buat daripada mula sampai ke sudah. Lah dia ada 2-3 orang je. Saya pernah kena tempat gitu sekali. Saya kita sekirah bulan Ramadan, Allah penuh orang puan. Ramai puan ada lelaki. Lepas tu mengajar kuliah maghrib 3 orang je ada. Lepas tidur agak apa? Hidup bersembang daripada awal pak sudah. Hak 3 orang tu sembang jual kain ke jual tudung ke, dah tahulah hidup bersembang. Oh kata penyakit apa belah ni? Ibadat kita. Ibadat. Belajar fardhanya tak mari. Masa sunat tarawih dipakai mari penuh. Tua muda mari belaka. Ini bukan ibadat, ini adat. Yang kadang-kadang adat ni ditinggalkan oleh orang terdahulu. Orang terdahulu kalau orang mengajar, dia tak mari sejak surat. Kalau anak sejak surat menjaga tu, orang ada kelas sejak surat, mu bising. Padahal apa salahnya? Ada orang mengajar tu pergi duduk sejak. Kalau rasa nak main-main duduk turun tanah, dia duduk main tanah nak belajar. Ni tak, orang mengajar tak saya pergi sejak. Malam ni balik awal, malam sepu dia suruh balik awal anak dia. Kalau main pun balik awal, lagi malam sepu. Tengok. Bulan Ramadan pakat dia bawa belakang anak-anak dia ke sujud surah. Nak latih. Malam sepu pakat pergi. Malam Ramadan pakat pergi nak latih. Tapi malam belajar fardhu ain bukan kata nak sanak dia pergi, mak ayah pun nak pergi. Jadi akhirnya anak dia akan bawa seumpama tu. Malam 10 Syaban dia main masjid, malam tarawih dia main masjid, malam kuliah agama dia tak nitah. Ini semua budaya, tradisi hak salah Jangan kita buat tradisi tu. Belajar ni tak terkecuali. Walaupun perempuan tu yang tidak diizinkan oleh suaminya sekalipun, wajib kena mari juga kelas ilmu. Melainkan kalau suami tak izin tadi tu, suami boleh ajar sendiri. Tapi kalau berjemaah, mazhab Syafi'i je tidak menghalang. Mazhab lain tak ada berjemaah perempuan majlis surat. Mazhab Syafi'i tidak menghalang kepada perempuan-perempuan tua yang sudah tidak ada dia punya bisa dia. Perempuan tua yang tak ada bisa dia. Kalau perempuan tua jenis ada bisa, janguk tu tak boleh kau. Suka. Ada. Itu mazhab Syafi'i. Hak muda-muda tak ada makruh mari. Berjemaah di waktu ni berjemaah tarawih malam-malam buta, anak-anak dara mari berjalan seorang ni dalam gelap. Ini semua budaya karut belaka ni. Kadang-kadang dia bawa kereta kan nak pergi surau, tengok anak dara ni kelek pergi semayang lagi masjid nak pergi surau, awak apa yang tarawih malam-malam buta anak dara. Walau anak dara ni berjemaah di waktu pun hukumnya makruh. Mari majlis surau makruh. Hak berjemaah salat fardu ni bukan berjemaah tarawih yang khilaf ulama. Hak Nabi tak jemaah tarawih 30 malam gitu. Kata kan orang puan berjemaah di rumah pula. Mak jadi tu imam, anak jadi makmum. Kalau rumah tak jadi kerja, tu kena orang, bukan kena nak semayang sangat. Bayangkan belajar lepas maghrib. Ni sedang balik nak apa Ramadan. Lagi nak sampai bulan ni pun Syaban pula. Tahun ni dah cek lagi dia punya takwim. 14 Syaban lagi apa? Kalau buka telefon pun tak ada Syaban ni, ada orang putih je. Kau tak tahu. Ada tak telefon ada Syaban? Siapa dia telefon ada Syaban? Tarikh ada Syaban tu tak ada. April belaka. April belaka ni ada tak? Tengok 14 Syaban hari ke apa? Nak tengok malam sepu malam ke apa? Mana? Selama-lama mengajar tahun lepas kena sekali. Kalau kuliah akidah fardu ain dengan baca Yasin malam 10 Syaban.
Selama malam mengajar penuh lagi kalau malam 10 Syaban ke apa ke, kita mengajar macam biasa. Tapi tahun lepas orang masjid telefon, ustaz, malam ni 10 Syaban nanti kita pihak masjid nak batalkan kuliah. Ada apa lah senyap lah kita ni. Tu kuliah fardu ain tauhid tu. Sebab apa nak batal? Nak baca Yasin. Sebab apa? Pandai sangat baca Yasin. Sebab batal. Tahun-tahun lepas orang kata kalah sekali tu. Kalau tahun-tahun lain tak ada lah. Ngajar macam biasa. Ada kata ustaz baca Yasin boleh sekali lah, baca lah mula tu. Lepas tu ngajar balik. Gitu je lah. Ada tempat gini lah, kita baca Yasin lepas isyak. Tak tunggu seorang kalau lepas isyak, tak pakai wali. Dia baca Yasin lepas maghrib. Lepas isyak tu waktu habis dia qada dah. Tak panggil tunai dah. Tahun ni tak tahulah kena mana. Bukan kita tak boleh baca Yasin mana semua Syaban. Baca Yasin pun. Tapi kalau dah jerembung dengan kuliah agama, kita dahulukan kuliah agama lah. Kuliah fardu ain. Tapi memang kadang-kadang tak perasan malam apa. Tak perasan kadang-kadang. Tengok Allah ramainya orang malam ni. Orang tak biasa-biasa. Tak kenal-kenal. Ramai. Laki pun ramai, puan pun ramai. Oh, baru tengok malam tu Syaban. Dia mari sungguh bawa air, bawa apa. Tu ustaz ni naik atas meja mengajar. Asal mengajar? Kita nak baca Yasin, nak baca Yasin rumah lah. Kita malam ni ada kuliah. Kita mengajar macam biasa. Muka masing-masing. Hak belebel pun belebel. Hak baca Yasin pun baca Yasin. Dia kata ustaz ngajar tu ada mesti mak baca Yasin. Biar ke dia lah. Belajar ni tak wajib. Baca Yasin wajib malam 10 Syaban. Tu dia bagi dia gitulah. Lepas tu dia baca Yasin. Orang ngajar dia tak kira. Sebab sebelum ni pun kelas mingguan dia tak pernah bagi pun. Dia tak pernah bagi pun. Sampai ke biasa orang mari kuliah maghrib orang luar. Jadi malam Syaban ni orang luar ni bagi nampak sikit, muka jauh. Ada pak parking orang luar. Boleh kau kampung tu dah. Kena nak kampung tu ramai juga. Tapi dia kena surahnya malah sepu je. Orang ngajar dah heran. Sebab pemain budaya mana ni? Budaya daripada orang tua yang tinggal budaya salon. Kita yang tinggal budaya kepada anak-anak keluarga kita seumpama tu. Dah betul sangat. Jadi orang yang belajar ni tak ada pak parkingnya. Boleh kau orang sepu dia kata. Dia panggil puak sepu. Kata ustaz mengajar juga malam 10 Syaban. Dok, saya tetap kata mengajar malam kelas mingguan. Nak ni kata macam malam ni malam Sabtu kan. Malam Sabtu kelas semua. Kebetulan malam 10 Syaban. Saya bukan ambil malam 10 Syaban. Ni 10 Syaban mari duduk malam saya ni. Saya kena ngajar macam biasalah. Kira ni. Saya bukan ambil malam 10 Syaban. Saya mengajar kuliah malam Sabtu ni, malam Sabtu. Di Surah Gulung Bila ni malam Sabtu. Tiba-tiba ni 10 Syaban itu pang duduk situ. Ya, kita mengajar macam biasalah. Isnin. Masa sih. Kalau pula tahun ni apa? Kalau pula dah. Ya sungguh budak tu. 30. Ke 30? Oh, dah. Kalau pula dah tahun lepas malam tu juga kalau. Kalau pula dah lah. Ada orang dia surau dia tak ada kuliah agama. Surau dia tidak ada kuliah agama. Tapi biasa malam 10 Syaban orang mari baca Yasin orang kampung. Oh, ada satu kumpulan kita malam 10 Syaban kita pastikan mari ustaz mengajar. Malam 10 Syaban ustaz main mengajar. Biar orang baca Yasin tak boleh baca Yasin. Pasal itu pula. Dari tengok dua kampung ni surau tu memang senyap. Memang tidak ada kuliah. Tapi walaupun senyap pun malam Syaban orang kampung mari berhimpun baca Yasin. Tiba-tiba ada satu grup ni pula dia nak pisah juga, nak cari ustaz biar boleh mengajar malam ni. Biar orang tak boleh baca Yasin. Dia deking Yasin pula. Tak kena gitu. Kita sepatutnya usahakanlah ada kuliah agama. Bukan kerana nak berebut dengan malam 10 Syaban, bukan. Sebelum Syaban ke Ramadan ke, macam aku contoh orang perempuan lah, tak ada tu semua tu. Perempuan di rumah
Belajar tak kira. Laki perang tak kira tadilah. Walaupun suami tidak membenarkan sekalipun, kalau suami tidak boleh ajar sendiri ilmu fardhu ain, wajib isteri tu kena mari juga. Ni berjemaah ni waktu ni bukan berjemaah tarawih, bukan hak sunat tu. Ni penuh hak sunat. Dok kadang-kadang saya dengar dia punya kuliah tarawih tu, sedap juga ustaz tu tekan. Jangan hanya mari bulan Ramadan, kita kena mari majlis surau sokmo, kena belajar ilmu agama. Bagus dah, kita tekan bab ilmu tu. Hari Ramadan tak mari juga. Dia tak ada ilmu ni, dia tak masuk ilmu. Sebab apa tu? Sebab kadang-kadang kita ibu bapa yang tidak menunaikan tanggungjawab, kita tak masukkan ilmu agama. Jadi mereka ni sebab kata ilmu agama tu mereka jadi terhalang. Tak masuk, tak nak ikut, tak nak pergi. Ilmu dunia sekalipun, kalau kita tak pernah belajar ilmu dunia, walaupun mudah, apabila kita tua ni barulah orang nak cerita ilmu tu, kita malah basa sebab apa? Kita tak pernah belajar ilmu tu. Cuba kalau kita ilmu tu kita reti. Sama ke ilmu agama? Mana kalau orang tua tak pernah ajar ilmu agama kepada kita, semayang adat aja, buat ibadat pun adat aja, bila sebut kata ilmu agama dia tak masuk. Tak jumpa tu. Hak adat dia gitulah. Hak tuan tak beri taufik hidayah tu okey je. Orang hak daripada kosong pun boleh belajar. Tu taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita jangan ajar gitu. Belajar agama lepas maghrib, duduk congok je, bersandar dinding je. Payah apa? Kalau jenis letih dah kerja siang hari, kemungkinan dia lain. Tak ada kata bedok kepala, tak ada bedok kepala. Kalau sekolah dulu tidurlah kelas bedok kepala. Tahu bedok kepala? Cikgu gandeng dengan pemadam kapur. Kita tidurlah kelas bedok lah. Dia gandeng dom kena suti. Ni tak kita letih kan, sandar tidur tak kata apa. Mudah je belajar ni. Tapi lepas isyak, tarawih lepas isyak, bulan Ramadan sehari letih dengan lapar. Lepas isyak pula kena bangun duduk semayang sunat. Bukan duk congok macam kelas ni. Tapi macam mana orang belajar fardu ain lepas maghrib, duduk sela je, belunjur je, sandar di dinding je, tak embuk. Tiba-tiba lepas isyak, hak semayang sunat. Lepas isyak bukan lepas maghrib. Cuba kalau awak kelas lepas isyak, tak penat dah orang, dia letih, lapar, mengantuk. Mari mana semangat? Ni kadang-kadang semangat bukan mari daripada taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa. Ini adab budaya sahaja, peseng ni. Tapi nak kata mana lah, takkan kata tarawih tak payah. Kita buat kelas jadi viral sungguh lah. Tapi kalau buat kelas pun tak ada masalah. Isyak rutin lah. Ataupun isyak tambah boleh suku jam, setengah jam, okey lah. Lepas tu tarawih biasanya 8 je, bukan 20 pun. 8 tau. Ada masalah kuliah maghrib. Tarawih 8 je. Dia mau apa lagi? Kita main pakai buku surat lah. Buku tapi buku surat tak sedap. Di rumah ni boleh sekolah air batu. Surat ni ibu buat air sirat bekas satu. Tengok bukan semua. Dia buat air secara plastik tu satu je. Kita di rumah ni kolapso ni. Dia payah sikit nak hak mari maghrib tu tau. Orang maghrib tu payah tau. Dok bukan sayang kita kelas ilmu fardhu kita tinggal. Tu kata hak kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha tak ada terganggu. Walaupun bulan Ramadan pahala berganda-ganda. Pahala berganda. Sebab tu kata belajar bukan waktu maghrib. Waktu maghrib baca Quran. Waktu maghrib sembahyang sunat. Itu hak dalam kitab. Cuba kita ada buku dalam kitab Idatus Salikin. Maghrib adalah waktu untuk perbanyakkan solat sunat.
Maghrib adalah waktu untuk membaca Al-Quran. Belajar adalah waktu pagi, waktu duha. Tapi dah kita kehidupan kita gitu, waktu maghrib lah kita ada ruang sikit untuk belajar gitu lah. Kalau kita belajar waktu maghrib sekejap je, kan kita belajar waktu duha. Boleh 2-3 kitab waktu duha. Tengok. Beza dah. Kena mikir cara mana. Kuliah boleh jalan macam biasa. Senyum lah dia. Kalau kita individu mungkinlah kita belajar lama dah, tak apalah bulan Ramadan kita berhenti kelas pun. Tapi ahli jemaah kita bukan orang sama. Bukan orang yang lama-lama dah duduk belajar tu lain. Kita ada orang baru semua. Dia baru je nak belajar, tiba-tiba berhenti belajar. Berhenti belajar fardu ain tu dosa. Tadi berhenti belajar fardu ain. Kerana Ramadan. Tidak ada. Apa ada keuzuran ke? Belajar fardu ain diharuskan tinggal kerana bulan Ramadan. Ada hukum gitu? Tidak ada. Macam mana? Kalau kita hak baru, kalau kita hak lama-lama dah tak apalah. Kalau kita hak lama-lama dah pun rugi. Sebab belajar tu belajar hak kewajipan. Kalau tak fardu ain pun fardu kifayah, bukan sunat. Tak mikirlah. Beri cadangan. Macam mana kuliah maghrib kita boleh teruskan. Tapi tarawih kita buat lepas isyak tu. Lewat sikit pun tak apa. Kita semain dapat rakaat je, bukan 20 pun. Mana Haji? Senyap Haji. Lepas main tarawih, baca Allah sudah. Allah, kul wallah. Wal asri kul wallah. Dapat rakaat, tarawih balik. Ke mana? Lama dah fikir. Macam nak buat? Hak maghrib tu macam mana boleh awal sikit? Mana kalau kata orang buka rumah, mana kalau kata maghrib ni lepas masuk maghrib ni lepas daripada dia buka di rumah ke, dia semai jemaah di rumah ke, macam mana ke, kita start tu mungkin lewat sikit. Kalau sekarang ni kita maghrib 7 suku lebih lah, kita 7.20. Tadi kita mula dalam 7.45 tadi kita mula dah, dalam 7.45 dia dah. Jadi maknanya boleh buka dalam setengah jam. Selepas masuk waktu maghrib, kelas kita bermula setengah jam. Kita ubahlah 45 minit. Kalau macam kita kata maghrib pukul 7 suku, kita kelas pukul 8 sampai ke 8.30 isyak. Tak apalah, tambah lagi suku jam. 8.45 kita berhenti, lewat suku jam je. Pukul 8 kita mula, 8.45 kita berhenti. Lepas tu pukul 9 kita main tarawih, 8 rakaat, baca surah pendek-pendek. 11.30, 9.45 boleh balik dah. Maknanya kalau kita biasa waktu maghrib dengan kuliah setengah jam kita, hak ni hak biasa ni, kita beritahulah kita kuliah maghrib bermula 45 minit selepas masuk waktu maghrib. 45 minit. Atau kuliah tu kita kata 40 minit juga. Mungkin kita akan lajak dalam 20 minit selepas dia waktu masuk waktu isyak. Tak ada masalah. Lepas tu kita main tarawih. Sebab semain tarawih pun kadang-kadang dia ada tazkirah. Tazkirah panjang juga. Ni tak payah kita ambil kuliah sama-sama dah. Hak berkitab apa semua tu. Kalau jenis tazkirah ni kadang-kadang hak ni mari cerita fadilah. Hak ni mari cerita fadilah. Hak ni mari cerita fadilah. Ilmunya tidak disempurnakan. Fadilah ke mana? Tu kita pakat-pakat bincanglah macam mana.
Mana kalau kita kata pun lewat lah sikit. Tapi mengajar takkanlah sejam. Kita ambil 40 minit sudah lah mengajar tu. Mana kalau lajak pun dalam 20 minit gitu je dengan waktu isyak. Ada apa-apa pun. Mana kalau kata orang lain pukul 10 boleh balik, kita pukul 10 boleh balik kau. Ada apa-apanya. Mana kalau orang perempuan mari pun taklah mari semata-mata terawih. Mari kerana nak belajar fardu ain. Lepas tu kebetulan kita terawih. Lalu tak nampaklah sangat. Kita mari semata-mata nak terawih. Kita orang perempuan, bukan dituntut kepada kita. Tapi kalau mari kenapa ni? Mari nak ikut kuliah agama. Tempat lain tutup dah. Surah Globila je ada. Apa kat mari orang puan. Lepas tu, lepas kelas kita pun dah ada sini dah. Kan nak balik pula. Kita pun berjemaah terawih. Tak ada masalah. Tapi kalau kau perempuan tu. Bagi esok kuliah subuh, kuliah duha. Biar bulan Ramadan ni, biar jadi bulan ilmu juga. Kita bulan Ramadan pukul berapa kuliah? Babu Wak Ismail. Sejam sebulan asar. Tengok, ada kuliah sejam bulan asar. Kita ikut kuliah sejam bulan asar. Mandi bulan Ramadan ni ada semua kuliah. Ni bulan Ramadan pahala berganda-ganda. Takkan kita nak lepas pulang bulan Ramadan ni dengan memenahkan kuliah ilmu agama. Sejam bulan asar, jam bulan asar ni orang ada kerja boleh lah, kerja tak dan lah. Gitulah. Tak mau jadi budaya salah. Belajarnya tak mari. Malam 10 Syakbannya kita pakat mari. Malam Ramadan terawihnya kita pakat mari. Mana bukan larang mari malam 10 Syakban ni. Tak apalah malam 10 Syakban pun. Bukan kata kita larang orang mari masjid bulan Ramadan. Bukan. Tapi lebihnya orang lelaki atau perempuan ibadah yang afdalnya di rumah. Perempuan ibadah afdal di rumah. Bukan di majlis surau. Berjemaah di rumah. Ibu jadi imam kepada anak-anak perempuan, anak lelaki bersama dengan ayah main majlis surau. Tak ada apa lah ni. Apa ni? Kita cerita tadi tu bab baca Quran tadi tu. Kadang-kadang hak jenis baca Quran. Cerita apa tadi? Cerita orang bang sunat berhenti baca Quran. Tapi orang ngajar dia baca Quran. Tadi kan. Waktu siapa di 10 Syakban tajuk Ramadan terawih. Kan. Oi, tahun ni nak buat raya kena pula malam 10 Syakban. Kalau betul lah tempat yang sama nak buat raya dengan tahun lepas. Tak sengaja lah mudah. Memang siapa masa 10 Syakban ni adalah kontroversi orang kata. Ada bunyi sosek kat belakang. Kita nak mari baca Yasin. Dia mengajar juga ni. Dia baca Yasin, dia mengajar juga. Lebih kot luar orang tua. Tapi malah ngajar tak pernah mari pun. Ni, kita kena ubah tu. Kita kena ubah anak-anak kita. Bukan kata larang mari masjid surau malam Syakban, bukan. Tapi malam belajar kita mari, malam Syakban kita mari, malam tarawih kita mari. Tapi yang besarnya malam belajar tu kena mari. Yang anak kita dia tak ambuh, tak apalah dia mainlah tanah-tanah pun. Tengok macam ada baru. Boleh jual orang ni. Tak budak-budak ramai. Boleh jual orang. Budak-budak ramai. Ayah pula garu kepala. Dah semalam berapa kena buat duit? Air RM1 sekali. Lepas tu duk mari. Dah harga nak pula RM1. Air pula. Lepas tu dia cerita lagi hok cocok dengan lidi tu. Tu RM1 juga. Dah anak bukan seorang main masjid. Ayah garu kepala lah. Semalam habis banyak ni duit. Ni ni. Dia kata bawa lah air batu sebekas. Tak jadi air batu tu, dia jadi hok beli tu juga. Mana budak-budak walaupun hidup main pun ni telinga dia masuk ilmu. Masuk ilmu. Budak suci. Walaupun dia main pun.
Tapi dia tahu dah ilmu. Jadi apabila dia dewasa, sebut kata majlis ilmu, dia tertarik. Sebab apa? Dia ingat arwah ayah dia, arwah mak dia. Dia ada budak lagi. Tak hanya tinggal bawa majlis surah. Kalau latih seumpama tu. Kalau tak latih seumpama tu, hanya latih malam Sya'ban je mari, malam tarawih je mari, kita anak kita akan datang. Orang ngajak tak menitah. Malam Sya'ban dia mari, malam tarawih dia mari. Tu kita usahalah macam mana tempat kita ni. Kalau boleh bulan Ramadan tu boleh jalanlah. Cadanglah macam mana. Supaya dapat kelebihan bulan Ramadan. Tu tanyalah ustaz-ustaz lain macam mana. Boleh tak nak mari buat kuliah juga di bulan Ramadan? Suka je. Tak lepas kita dah jauh. Tak apalah. Kita bincanglah tu macam mana. Jadi kita tajuk ni tajuk banyak tak keluar. Nak cerita bab kelebihan berselawat malam dan hari Jumaat. Mana lebih kita berselawat daripada baca Quran, melainkan Quran surah-surah yang tertentu. Contoh tadilah hadis tadi tu. Sesiapa yang berselawat ke atas Nabi dengan Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi 80 kali akan diampun dosa selama 80 tahun. Kemudian di antara sebab laginya kenapa dihimpunkan antara selawat dan salam. Selawat dan salam. Tadinya dia kata kerana nak melepaskan daripada makruh. Satu laginya kerana mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tengok dia. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi, berselawat oleh kamu atas Nabi SAW, wa sallimu taslima. Tengok. Tuan kapik dua tu. Doakan selawat dan doakan salam ke atas Nabi. Sebab tu kita diiringikan salam, diiringikan selawat dengan salam. Didatangkan kedua-dua kerana mengikut perintah Quran, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi dalam kitab ni dia kata kerana nak melepaskan makruh je. Di dalam kitab lain dia datangkan dua sebab. Kenapa dalam kitab biasanya selawat dan salam ada kedua-dua? Yang pertama tadilah kerana imtisal, mengikut sebagaimana Quran suruh. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Satu. Yang kedua kerana nak melepaskan daripada makruh jikalau kita menunggalkan antara selawat dan salam, jikalau tidak datang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahui olehmu bahawa makna salah pada lughah itu doa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.